أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita menggunakan kitab 206 permasalahan puasa karangan Ustaz Muhadir Haji Jul. Yaqulul musannifu hafizahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Kita sampai pada muka surat 64. Tajuk ke-8 ataupun subtopik yang ke-8, berlebih-lebihan ketika mandi hadas besar. Mandi berlebih-lebih sehingga air termasuk ke dalam mulut, termasuk mandi. Air yang termasuk ke dalam mulut tidak membatalkan puasa kerana tidak ada unsur kesengajaan. Kerana mandi hadas besar memerlukan air merata di seluruh badan. Ni kita sedang bincang orang dia puasa dan dia mandi wajib. Dia puasa dan dia mandi wajib. Macam mana tu puasa mandi wajib? Contohnya tidur, bangun-bangun nampak basah. Maksudnya keluar air mani. Maka dia kena mandi. Bila dia mandi wajib, mandi yang dituntut oleh syarak, mandi yang ada dalam syariat, dan dia tertelan air, itu tidak membatalkan puasa, tertelan, selesai. Subtopik yang ke-9, muka surat 65. Menyedut udara atau bau masakan. Waktu puasa, yang ni puasa sunat dan puasa fardu sama. Apa hukum? Tidak mengapa dan tidak batal jika sengaja membuka mulut untuk menyedut angin, bau masakan dan lain-lain kerana ia bukan benda, dia bukan ain, bukan fizikal, dia tak ada ain dia. Walaupun sengaja, gulai nenas ketam, isteri masak, kita sengaja pergi, wanginya, tidak batal puasa walaupun sengaja. Nombor 10, celak mata. Tidak batal puasa jika bercelak mata walaupun terasa di tekak. Rasa di tekak. Seperti ubat mata, ada ubat mata kita bubuh, saya rasa pahit di sini. Batal tak? Ustaz Muhadir, pengarang kitab kita, ambil pendapat yang mengatakan tidak batal. Okey, kemudian muka surat 66. Betis tertusuk pisau. Betis tertusuk di mana? Di pisau. Pisau tertusuk di betis. Apa hukum dia? Batal tak puasa? Betis yang tertusuk pisau tidak membatalkan puasa kerana betis bukan rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka 5. Mulut, hidung, telinga 3, kemaluan depan, belakang 5. Kalau dia buat lubang di betis dia, buat lubang dengan straw ataupun buat lubang dengan besi yang tajam, buat lubang pun tidak membatalkan puasa kerana betis bukan rongga yang terbuka. Ke-12, menghidu asap kemenyan. Yang ni sama macam hukum menghidu bau masakan tadi, walaupun secara sengaja tidak batal puasa. Jika menghidu asap kemenyan kerana menurut kebiasaan uruf, ia tidak termasuk benda. Asap kemenyan tadi, ia tu asap kemenyan tidak termasuk benda, dia bukan ain. Dia udara. Okey, kemudian 13, merokok. Merokok membatalkan puasa kerana termasuk dalam memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Rokok, adakah dia asap semata-mata? Dia ada ain dia yang masuk. Ada fizikal, habuk-habuk, dia ada fizikal, ada ain dia yang masuk. Maka dengan sebab itu merokok membatalkan puasa kerana termasuk dalam memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Minggu lepas saya ada terima satu mesej tentang satu artikel
mengatakan bahawa profesor dari sekian-sekian negeri beritahu kata rokok boleh mengurangkan risiko untuk kena COVID-19, ataupun rokok boleh menyembuhkan COVID-19. Ada pendapat profesor tu. Saya membaca-baca, saya kata mengarut. Kan, saya baca, orang tu tanyalah, ada orang tanya. Tapi artikel, dia kata macam mana ni ustaz? Boleh tak disebarkan? Kata, baca je, saya baca artikel tu, saya kata karut. Allah Ta'ala takkan jadikan pada benda yang haram semudah-mudah itu sebagai penawar kepada penyakit, kan? Kemudian saya berdoa, ya Allah, semoga ada penerangan tentang perkara tersebut. Alhamdulillah, surat khabar semalam ataupun hari ni, semalam ataupun 2 hari lepas, hari ni saya tak ingat, tapi setiap hari saya baca surat khabar sejak PKP inilah, kan? Saya baca surat khabar. Jadi ada satu artikel tu, rokok antara punca seseorang dijangkiti COVID-19 dengan lebih teruk lah. Puncanya antaranya ialah merokok, disebutkan. Alhamdulillah, terjawab lah yang artikel yang minggu lepas tu. Yang tu seningan saja. Kemudian nombor 14, menyedut asap rokok. Tidak batal puasa orang yang menyedut asap rokok orang sebelahnya kerana ia sukar untuk dijauhi, terutama sekali jika berada di tempat orang ramai. Yang tu susah nak, sebab susah nak elok, ada masyaqqah, susah nak elok. Dan kita tak buat benda tu, tapi orang di sekeliling kita yang bukan Islam lah, ni kalau keadaan di luar, kan. Sebab benda ni berlaku, contoh kita pergi ke ATM yang bukan Islam, isi rokok siang hari Ramadan, kita sedut asap tersebut, tidak batal. Nombor 15, berbekam. Berbekam ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, tetapi perbuatan itu makruh. Perbuatan itu makruh. Nombor 16, pembuluh darah yang dimasuki jarum infus tidak termasuk dalam kategori rongga. Oleh itu, cairan ubat yang masuk melalui pembuluh darah dapat disamakan dengan masuk melalui liang tubuh yang tidak membatalkan puasa. Ketika seorang puasa, dia cucuk ubat, cucuk sini, buntut ke, bukan lubang dubur, buntut, kan, ataupun sini ke, cucuk, tidak membatalkan puasa. Jari termasuk ke dalam alat sulit. Masalah yang ke-17. Ketika beristinja, jari-jari seorang perempuan menyentuh bahagian bibir alat kemaluannya, ia tidak membatalkan puasanya. Jika hanya menyentuh bahagian luar kemaluan, iaitu bahagian yang mesti dibersihkan ketika mandi wajib, atau bahagian kemaluan yang nampak dari luar ketika duduk bertinggung. Walau bagaimanapun, jika hujung jari termasuk pada bahagian kemaluan yang lebih dalam, maka ia membatalkan puasa. Yang ni perbahasan orang perempuan. Kemaluan depan, kubul orang perempuan, bukan orang lelaki, yang ni had nombor 17 ni orang perempuan. Orang perempuan bila dia buang air kecil, dia basuh. Kata para ulama, cukup kalau dia nak sentuh bahagian tu, nak basuh, maka cukup dengan perut jari-jari yang ni ya. No? Jadi mohon maaf, ini kemaluan, dia ini perut jari kiri, dia basuh. Kalau dia nak sentuh, macam tu aja, kan? Macam tu, tonyohlah macam kuat macam mana pun, tidak membatalkan puasa. Ini kemaluan, contoh. Tapi kalau dia bengkokkan jari macam tu, dia masuk satu ruah ni aja. Ni orang panggil ruah ni. Ni sampai ke sini ruah, yang satu ruah. Ni kemaluan, dia masuk satu ruah ni ya, batal puasa. Walaupun untuk cuci. Sebab hadas kecil, nak cuci apa sampai teruk-teruk sangat, kan? Basuh biasa je lah, corok air, ataupun kalau perlu untuk sentuh, dengan perut jari ni dah cukup, kan? 3 perut jari ke, guna 3 ni, kan? Basuh kalau nak sentuh lah, kan? Okay. Yang tu saja. Itu perbahasan nombor 17, nah. Okey, nah. Kalau masuk jari dalam sikit, satu ruah pun batal. Bukan jari, benda apa pun tak kira lah. Jari dia ke,
apa nama ni, benda lain ke, kan, jari orang lain ke masuk, batal puasa. Batal puasa pemilik kemaluan itu, bukan orang yang masukkan tu. Jadi hati-hati. Dah selesai, nombor 17. Kemudian yang tadi kemaluan depan wanita kalau dia buang air kecil. Nombor 18, menyentuh lubang dubur ketika berpuasa. Yang ni dubur belakang pula. Yang ni untuk lelaki dan perempuan. Ni nombor 18. Batal jika hujung jari yang digunakan untuk beristinja masuk ke dalam lubang dubur, iaitu bahagian yang tidak wajib dibasuh. Yang ni lubang dubur, minta maaf. Ini lubang dubur. Lubang dubur keluar najis. Yang wajib basuh ialah sinilah, kan? Dalam tak wajib basuh. Lelaki ataupun perempuan selepas selesai qada hajat, dia nak cuci lubang dubur tu, dubur ni yang belakang, lubang dubur, dia masukkan jari ni, batal puasa, walaupun satu ruah, batal. Sebab tu dia sebut memasukkan bahagian yang ke dalam lubang dubur, bahagian yang tidak wajib dibasuh. Mana bahagian yang tidak wajib? Dalam lah. Dalam tak wajib. Yang ni lubang dubur, basuh yang ni je lah. Sorry ya, belah ni lah, minta maaf. Okay, basuh lah ni je. Basuh je lah lubang dubur ni, basuh yang tu. Kenapa perlu masukkan jari? Tak. Masukkan walaupun satu ruah ni, 1/3 jari ni pun, laki atau perempuan batal. Jika hanya memegang bahagian depan dubur yang berkerut ketika beristinja, maka tidak membatalkan puasa. Ni bahagian depan kan. Itu tak apa, jangan masuk dalam. Okey, najis yang keluar masuk kembali. Nombor 19 pula. Orang yang buang air besar dan najisnya yang keras telah keluar sebahagian kemudian masuk balik, batal puasanya kerana najis itu dianggap telah masuk ke dalam rongga yang terbuka. Najis yang keras kan? Okey, ini lubang dubur, keluar najis. Contoh keluar najis. Keluar, dia pun kemut. Bila kemut, ni najis yang keluar ni najis. Bila kemut, separuh daripada yang tuan-tuan nampak ni putus, separuh lagi masuk. Separuh putus yang dikemut tu jatuh dalam lubang tandas, separuh lagi masuk balik, batal puasa. So dia kena buang semua. Kan, selalunya tu dia putus semualah, dia akan ni semua. Ini contoh seandainya berlaku, dan ni jaranglah berlaku. Tuan-tuan. Okey, nombor 20. Terkejut ketika buang air besar. Orang yang buang air besar dan najisnya yang keras telah keluar sebahagian, kemudian kerana terkejut dia masuk balik. Tidak batal puasanya kerana keadaan itu bukan dibuat dengan sengaja, tapi kerana terkejut. Ini tak sengaja, terkejut. Okey. Yang terkejut ni tidak batal. Habis dia masuk satu tajuk besar, masih lagi tentang perkara yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan puasa, iaitu F, iaitu tidur. Tidur sepanjang hari. Tidur membatalkan puasa ke tidak? Tidur sepanjang hari ketika berpuasa sehingga berbuka. Sehingga berbuka ni maksudnya sehingga waktu berbuka. Tidak membatalkan puasanya. Puasanya puasa orang yang tidur sepanjang hari tadi sampai maghrib, tetapi perbuatan itu makruh, tak batal. Siapa yang tidur lepas daripada subuh, disahur, sebelum subuh dia sahur, semayang subuh, tidur letih. Tidur jaga-jaga 7.38 masuk waktu dah. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Sah tak puasa dia? Puasa dia sah dan makruh. Tidur seharian tidak membatalkan puasa. Selesai. Boleh rujuk Kifayatul Akhyar, Tanwirul Qulub, Bughyatul Mustarsyidin dan At-Taqriratus Sadidah. 4 buah kitab tu. Siap dengan muka surat lagi Ustaz Muhadir letak sini. Rajin Ustaz Muhadir ni. Nampak? Masya Allah. Kemudian pengsan. Batal puasa ke tak batal puasa? Tengok. Pengsan tetapi sedar sekejap. Ni tajuk kita ni, tajuk puasa. Puasa fardu ataupun puasa sunat, termasuk kedua-duanya.
Lepas tu tajuk pengsan ni pula mestilah waktu siang. Kalau malam pengsanlah, sebab malam tak berpuasa. Ni kita duk bahas ni tajuk yang siang ni, waktu puasa tu. Pengsan kemudian sedar sekejap. Orang yang sedar walaupun sekejap setelah pengsan pada waktu siang Ramadan, sah puasanya. Pengsan sepanjang hari daripada terbit fajar subuh sehingga terbenam matahari membatalkan puasa. Ini khas untuk pengsan. Tak sama dengan tidur. Tak sama dengan tidur. Satu lagi gila. Dia tiga-tiga tu tak sama. Gila, pengsan, tidur. Tidur kalau sehari suntuk walaupun dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Contoh, dia tidur daripada pukul 5 pagi sebelum subuh. Jaga-jaga pukul 8 malam. 8 malam jaga. Batal tak puasa? Tak batal. Semalam dia niat macam biasa. Habis bangun makan sahur pukul 5:30 terlelap. Habis makan sahur pukul 5:30 terlelap, tidur. Daripada situ sampailah pukul 8 malam, tidur. Itu tidur baru jaga, buka puasa. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang. Maghrib lagi dia semayang sebab jaga pukul 8. Tidur tak batal walaupun sengaja, sehari suntuk, tidur satu. Pengsan pula, kalau dia pengsan dan terjaga seketika. Terjaga tu dia terjaga walaupun seminit. Pengsan lepas tu terjaga. Siang tu, daripada subuh sampailah maghrib, terjaga seminit je. Pukul 4 jaga, 4 1 minit pengsan balik. Maka sah puasa dia. Sah puasa. Tapi kalau pengsan sehari suntuk daripada subuh sampai maghrib, batal puasa. Itu nah. Okey, kemudian mabuk. Orang yang mabuk yang bukan disebabkan kesalahannya sendiri dan sedar sekejap pada waktu siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Jika sepanjang hari mabuk tanpa sedar, ia membatalkan puasanya. Mabuk sama macam pengsan. Mabuk sama macam pengsan. Tetapi mabuk yang bukan disebabkan kesalahannya. Seperti apa? Seperti mabuk naik kenderaan. Itu bukan sebab kesalahan dia. Macam mana dia tak boleh kontrol. Mabuk laut. Bermusafir waktu Ramadan, siang hari mabuk. Sehari suntuk mabuk. Tapi ada sedar sekejap. Dia sedar lah, kita kata 5 minit sedar. Maka sah puasa dia. Tapi kalau mabuk sehari suntuk, daripada subuh sampai ke maghrib, batal puasa dia. Mabuk sama macam pengsan. Sebab tu kita tidur satu, mabuk dengan pengsan satu sekali. Cuma mabuk dia ada syarat dia, iaitu bukan disebabkan kesalahan dia. Nombor 3, gila. Gila batal puasa tak? Gila. Kita tengok gila hukum lain pula daripada dua tadi. Kita tengok. Gila membatalkan puasa. Tajuk tu dah bagi jawapan dah. Gila membatalkan puasa. Gila yang macam mana ni? Gila walaupun sekejap membatalkan puasa, itu dia. Ada ke orang gila sekejap? Ada. Ada orang dia makan ubat. Kalau tak makan ubat, dia gila. Waya tak sambung. Tu bahasa kiasan, bukan bahasa betul. Kalau dia makan ubat, waya sambung elok aja. Elok. Habis kesan ubat, dia gila. Ada orang dia tak gila sepenuhnya. Setiap hari kena makan ubat sepanjang hayat. Wallahu alam, saya tak tahulah kalau ada orang yang pulih, yang jenis gila sekejap ni, kalau ada yang pulih, alhamdulillah. Tapi setahu saya, cakap yang saya jumpa sejak berapa belas tahun yang lalu, banyak pesakit yang saya jumpa, bukan saya doktor, tapi yang saya jumpa lah, yang makan ubat. Tak makan memang gila. Dia merapu, dia cakap merapu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang jenis gila ni, kalau dia gila sekejap tu apa ustaz? Seminit gila, hilang akal, gila seminit, batal puasa dia. Okay, contoh, dia puasa elok, malam tu niat bangun sahur, sembahyang subuh, pukul 12 tengah hari, gila. Sat ya, 15 minit gila, merapu, duduk tengah jalan, menyanyi apa semua, batal puasa dia. Selepas dia sedang, dia wajib imsak, tahan, menahan diri daripada makan dan minum sama macam orang lain, dan dia wajib qada. Ia membatalkan puasa walaupun
Termasuk juga dalam kategori gila ialah kerasukan jin. Nah, siapa yang kena rasuk termasuk dalam kategori gila. Ia membatalkan puasa walaupun kerasukan itu sekejap. Okey. Sebab apa gila membatalkan puasa? Sebab dia tak cukup syarat. Nah, dia tak cukup syarat. Nah, okey. Jadi dia tidak ada ahliyatul ibadah. Kelayakan untuk melakukan ibadat kerana dia tidak berakal. Syarat sah puasa ialah berakal. Okey. Kemudian gila kerana ubat. Orang yang gila kerana ubat yang diambil membatalkan puasa kerana ia ada unsur kesengajaan. Kalau makan ubat gila, batal puasa. Orang gila tidak boleh berpuasa. Orang gila tidak boleh berpuasa berdasarkan ijma'. Orang yang ini yang gila sepenuh masa. Hak tadi part time. Hak ni sepenuh masa. Nah, yang sepenuh masa ni tidak wajib puasa. Fidyah pun tak payah bayar. Memang dia tak wajib pun. Bercium dan berpeluk ketika berpuasa. Makruh suami dan isteri bercium dan berpeluk ketika berpuasa. Tapi kalau cium sampai tahap bertukar lidah, minta maaf, bertukar air liur, yang tu batal puasa. No? Cium yang ringan-ringan ni, yang tu tidak membatalkan puasa. Tapi makruh. Dan berpeluk. Kemudian, hingus. Batal puasa jika menyedut hingus yang berada di hujung hidung. Hingus kahak. Kalau kita keluarkan duduk dalam mulut, telan balik, batal puasa. Itu batal puasa. Okey. Air ludah, menelan air ludah tidak membatalkan puasa. Menelan air ludah banyak atau sedikit tidak membatalkan puasa mengikut ijma' asalkan tidak bercampur dengan makanan atau benda lain. Ni air ludah kita penuh mulut, telan, tak batal puasa. Ni kita dah sebut dah pernah ada dalam qaswat yang lalu. Menelan ludah yang bercampur air bekas berkumur ketika wuduk tidak membatalkan puasa. Dengan syarat waktu berkumur tu kita dah buang semua sekali. Buang semua. Kemudian ludah yang bercampur saki baki air kumur tadi ni, yang kita dah buang semua tadi. Jangan buang. Buang disimpan. Sikit. Kalau dia buang tak semua, dia simpan sikit, bercampur dengan air ludah, boleh ditelan. Bercampur dengan air liur, kemudian dia telan, yang tu batal puasa. Okey. Menelan ludah di bibir, air liur yang ada di bibir. Batal puasa jika menelan ludah yang ada di bibir kerana bibir bahagian luar mulut. Air liur kita yang duduk dalam ni, kita himpun penuh mulut, kita telan, tak batal. Air liur kita, kalau kita buah atas lidah, kita keluar macam ni. Keluar lebih bibir kan, tapi masih atas lidah. Telan. Tak batal. 2. Nombor 3, air liur kita jatuh macam tu. Kita isap, masuk, batal. 3. 4, air liur yang terkumpul di atas bibir, kita buat macam ni. Telan, batal. 4 keadaan air liur kita. Yang tak batal, air liur yang masih di dalam mulut. Yang masih di dalam mulut. Kemudian, soal 77. Jika air liur dikumpulkan di atas lidah dan dikeluarkan lidah itu daripada mulutnya dan ditelan semula, tidak batal puasanya. Macam saya tunjuk tadi. Hak keadaan kedua tadi ni. Air liur ada atas lidah, kita buat keluar ni. Masuk balik. Itu tidak batal. Itu tidak batal. Kecuali yang turun tu, berjuntai tu, kita masuk balik. Yang tu batal. 3. Yang keempat, air liur yang duduk di atas bibir, kita masukkan dalam mulut,
Kita telan, batal. Air mani, bermimpi dan keluar air mani. Ijma' mengatakan orang yang bermimpi pada siang Ramadan dan keluar air mani tidak membatalkan puasa. Macam ni. Apa hukum orang yang keluar air mani melalui mimpi? Bukan sengaja. Kalau keluar dalam keadaan berjaga memang batal. Orang yang keluar air mani ketika dia tidur di siang Ramadan, tidur pukul 4.30 tidur, 4.30 terjaga, tengok Allah keluar air mani. Kan? Basah. Dan dia tahu yang ni air mani, maka tidak membatalkan puasa. Habis. Selesai. Kalau budak yang baligh, contohnya siang hari Ramadan, baligh siang hari Ramadan, umur 13 tahun, bangkit pukul 5, tengok ayat penuh, dia pun tengok, duk belajar. Macam yang ni macam ayat mani, pergi tanya ayah dia. Kan ayah dia tahu lah, ayat mani ni tak buah hancing kan, memang ayat mani macam mana? Pukul 5 dah. Kan budak tu contohlah kita kata dia tak puasa hari tu, memang dia tak puasa sebab belum baligh. Dia tak puasa. Adakah dia wajib berpuasa? Jawapan dia tidak wajib berpuasa pada hari tersebut. Dan tidak wajib qada, dan dia wajib menahan diri daripada makan dan minum sahaja. Berkhayal dan keluar air mani, tidak batal puasa jika air mani keluar dengan sebab berkhayal atau berfikir, dengan syarat secara kebiasaannya jika dia berkhayal atau berfikir air mani tak keluar. Tiba-tiba je hari tu baru berkhayal sikit keluar air mani. Tetapi jika secara kebiasaannya air mani akan keluar jika melakukan dua perkara itu, iaitu berkhayal dan berfikir, batal puasa. Dah nah? Okey, yang tu berkhayal ataupun berfikir, kan? Keluar air mani. Tidak batal puasa. Yang tu tidak batal puasa. Tetapi, saya ulang sekali, jika secara kebiasaannya air mani akan keluar jika melakukan dua perkara itu, iaitu berkhayal dan berfikir atau berfikir, maka batal puasanya. Okey. Keluar air mani selepas subuh. Yang ni tajuk suami isteri. Bersedap-sedap, beristimtak di antara satu sama lain jika seseorang mencium, memegang, bersentuhan kulit atau bermanja-manja dengan isterinya dan berhenti melakukannya sebelum subuh. Sebelum subuh tu berhentilah. Hak ni maksudnya sahur awal lagi lah ni. No? Habis sahur 5.30. Duduk atas katil dua orang, nak tunggu subuh, duduk rehat sat. Rehat-rehat gatai. Kan, tangan duduk merayap. Pergi pegang hak ni pula ke, macam mana ke? Tak tahulah macam-macam kan tajuk. Lepas tu berhentilah takat 15 minit je. Bukan dia mereka tidak berjima. Mereka hanya istimtak, berseronok-seronok, pegang, cium sikit-sikit macam itulah. Kemudian terkeluar air mani selepas masuk subuh, maka ia tidak membatalkan puasanya. Sebab dia berhenti dah. Dia dah berhenti dah sebelum subuh tu. Maka bangun pergi jalan, minum air sikit apa semua, kena dekat subuh dah lagi 15 minit. Masuk nak mandi, sampai azan mandi biasa je. Tengok-tengok sedang air mani keluar. Iaitu tidak membatalkan puasa dia. Jika seseorang mencium isterinya dan berhenti melakukannya tetapi masih ada syahwat yang berpanjangan lalu keluar air mani, batal puasanya. Jika ketika berhenti tadi syahwat sudah tidak ada lagi lalu keluar air mani, ia tidak membatalkan puasanya. Hak ni beza dia, peringkat kedua dan ketiga ni bersyahwat dengan tidak bersyahwat. Kalau keluar air mani itu dalam keadaan masih bersyahwat, berpanjangan, maka batal puasa dia. Jika ketika berhenti tadi syahwat sudah tidak ada lagi, lalu keluar air mani, ia tidak membatalkan puasanya. Okey, kemudian kahak. Hukum menelan kahak khilaf kepada dua pendapat. Batal dan pendapat ini lebih kuat. Menelan kahak yang berada dalam mulut membatalkan puasa. Begitu juga menelan kahak yang telah keluar dan sampai ke had yang zahir
iaitu makhraj huruf ha, batal puasanya. Ke ha dia keluar tu pelan balik, batal puasa. Pendapat yang lebih kuat. Pendapat lain mengatakan tidak batal, mengeluarkan kahak daripada otak tidak membatalkan puasa. Kemudian muntah. Muntah batal tak puasa? Muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ijma' mengatakan muntah. Istiqa'ah. Bukan. Dia daripada perkataan qaid. Mengeluarkan muntah. Ataupun muntah. Ijma' mengatakan muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Okey nah, okey. Selesai. Kalau muntah dengan sengaja memasukkan jari, muntah membatalkan puasa. Nak kereta pening muntah, tidak membatalkan puasa. Itu sebab tidak sengaja. Batal puasa jika muntah dengan sengaja seperti menjolok-jolok lidah ke langit sehingga menyebabkan muntah. Ataupun dia sendiri buat, tak jolok jari, dia buat dengan lidah je. Itu sengaja. Yang itu membatalkan puasa. Muntah kerana batuk tidak batal puasa jika muntah disebabkan batuk kerana ia tidak termasuk muntah dengan sengaja. Batuk terlampau banyak sampai muntah, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian air madhi, ma'ul madhi, air madhi. Orang yang keluar air madhi ketika berpuasa tidak batal puasanya. Air madhi ialah air yang keluar ketika kemaluan kubul lelaki ataupun perempuan ketika kemaluan cekang keras, dia akan keluar air sikit ya. Warnanya tidak sama, kuantitinya tidak sama dengan air mani. Dia air mazi dia jernih. Kalau air mani dia dia keruh. Air madhi jernih. Dan kalau air madhi dia tak banyak seperti air mani. Air madhi sikit je, setitik dua titik ujung, yang tu je. Yang tu tidak membatalkan puasa. Okey. Melahirkan anak. Adakah melahirkan anak membatalkan puasa? Wiladah ni maksudnya melahirkan. Wiladah atau melahirkan membatalkan puasa walaupun kering atau tidak ada darah selepas melahirkan. Inilah pendapat terkuat dan tahqiq. Dalam Al-Majmu' karangan Al-Imam Nawawi dinyatakan bahawa wiladah tidak membatalkan puasa kerana hukumnya seperti keluar air mani. Ini pendapat Imam Nawawi. Sebahagian ulama mengatakan wiladah yang tidak disertai dengan basah tidak membatalkan puasa, tapi jika disertai dengan basah batal puasa. Sama juga jika diiringi oleh nifas batal puasanya. Kita ambil pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, iaitu melahirkan anak membatalkan puasa. Tajuk seterusnya onani. Onani membatalkan puasa. Orang yang melakukan onani ketika berpuasa, satu berdosa, kedua batal puasa, nombor tiga wajib qada tetapi tidak wajib kafarah. Berdosa. Onani sehingga keluar mani membatalkan puasa. Onani ketika sedang berpuasa membatalkan puasa, sama ada dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain, seperti isteri, sama ada dengan balutan atau tidak. Dengan lapik ataupun tak lapik ke, tangan dia ke, tangan orang lain ke, onani membatalkan puasa. Walhamdulillahirabbil alamin.